A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Amzar Yaakob, dia hari ini dapat mengalahkan saudara Jasni Ahmad daripada UUM. Amzar Yaakob lah dia lawan sungguh. Dia dapat pingat emas, ya. Jasni Ahmad, sahabat dari UUM, dapat pingat perak. Nadi Zainal dapat pingat gangsa. Lepas tu Mira Abdul Rahman, Adila Mia, Nur Aziz, Azizah Malik, Reza Ika, Nur Hayati, Haji Muhammad Ali, Sufyan Salim, Hamidah Hamzah, Cikgu Jinggu ada pagi-pagi Senin ni. Terima kasih Cikgu. Nur J. Muza, ya. Cikgu Mukhtar Nurdin pun ada. Terima kasih. Fatimah Azma, Cik Nun Abu Bakar, Salma Zakaria, Nita Azmi, Yasir Muhammad, Yasir Muhammad awal ni, Cik Rin Bling Bling ada hari ni, Alhamdulillah. Haryati Bukhari, Admira Zura, Rafidah Hassan, Azwan Haji Anwar, Allahumma salli ala Muhammad, Junida Yahya, Sulistiawati Sumarto, ini pun rajin ya, selajin dia selalu ya. Aniza Ishaq, Nur J. Musa dah sebut tadi, Fauzian Nayan, Baiti Jannati, subhanallah, Zaujah Syahril. Ni orang perempuan, dia kata isteri Syahril kata. Hamidah Anang, Wafa Nurul, Leni Nadira, ya. Cikgu Mutahir, butang hijau. Butang hijau dia kata dengan motivasi Tok Abah kata butang hijau. Terima kasih cikgu. Misa, Jamilah Nawawi, Zuliana Raub, BSP, Hasrina Rosli, Kharisun Ramli, Zaliha Awang, Nuraida, Fatim Rahman, Faiza Mahaniza dan Abdul Rahim Latif, ya, sahabat kita daripada Kota Singa, Tuan Haji Abdul Rahim, ya. Sekarang dia ada jawatan berat, dia kata, ya, jaga cucu, ya. Berat dia kata memang, tapi itu satu tugas yang sangat menguja dan masya-Allah bahagianya. Ya, Tok Abah pun seronok bila dengan cucu-cucu butang hijau Tok Abah, ya. Baik. Hari ini topik kita ialah nak memperkasa jiwa yang kental. Sambunganlah juga kita sebut dengan minda yang sehat dan sebagainya, berkaitan juga jiwa yang kental, ya. Sebab ni topik yang sangat didambakan sekarang, ya. Tiap-tiap hari tu abang akan dapat PM, DM daripada para sahabat dan macam mana, ya, jiwa saya koyak, macam mana ni saya kena berhenti. Kami suami isteri kena berhenti kerja, suami isteri diberhentikan kerja, ya. Kami sekarang pakai simpanan saja gini. Bagaimana nak move on, bagaimana nak dapat butang hijau, macam mana. Atau sahabat pun kenalah kongsi sikit-sikit, ya, doa dan sebagainya untuk kita maju ke depan. Ingat, ya. Ingat, Allah uji kita setakat kemampuan kita, ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sangat sayang kita. Kita tak ada gaji, tapi semua orang pasti ada rezeki. Burung yang, maaflah, ya, burung pun tak ada otak sebenarnya, tak ada fikiran lah, otak, no brain, ya. Burung tak ada brain pun keluar pagi, petang balik kenyang insya-Allah. Nah, gitu, ya. Syarul Nazir, terima kasih. Leni Nadira dah sebut tadi. Rohana Alias, Nur Ashikin, terima kasih banyak-banyak. Robiah Saleh, Kamariah Sahari, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Hamba Antu Malam. Hamba Antu Malam, ya Allah, ni banyak sangat tengok cerita hantu. Faridah, Ida, Zainab Hassan, terima kasih puan. Yanti Muhammad Rahim, sahabat kita ni, Yanti pun ada. Oh, Yanti rupanya top fan, tak sangka, ya. Mas Nisa, Noranida Muhammad Deli, Syafrina Ridwan, Nur Adina, Darus, ya. Nur J. Musa, Aisyah Humairah dan yang lain, ya. Terima kasih banyak. Hasnul, ya, dan sahabat-sahabat, ya. Tok Abah tak nampak berapa orang dalam kelas. Tengok, ya. Adakah Tok Abah tak nampak lah, ya. Berapa orang dalam kelas? Kenapa Tok Abah tak nampak dia punya 427 orang. 427 orang dalam kelas. Baru nampak, ya. Baru nampak dia punya figure 427. Alhamdulillah. Today is Monday. Hari pertama untuk kebanyakan tempat di dunia. Tapi
untuk separuh tempat di Malaysia, di Johor, di Kelantan, ya. Hari ini hari kedua bekerja. Semalam hari Ahad, hari pertama bertugas. Ya, semua ada hikmah masing-masing. So, terima kasih untuk mereka yang bekerja. Selamat menjalankan tugas. Untuk yang kat rumah, buatlah apa yang sepatutnya kerja di rumah. Buat dengan terbaik. Walaupun orang tak nampak, penyilia tak nampak, ketua jabatan tak nampak, bos tak nampak, Allah nampak. Malaikat Raqib dan Atid kanan dan kiri kita mencatat everything that we do. Yang baik, Raqib catat. Yang tak baik, Atid catat. Walaupun sebesar zarah. Watch out guys. Watch out guys. So jom kita terus memperbaiki diri. Kena ada sifat ihsan. Sifat ihsan ialah bila kita walaupun tak nampak Allah, kita yakin Allah sentiasa pantau kita. Bila kita ada sifat ihsan, insya-Allah lah. Kerja kat pejabat, kerja kat rumah, kerja sendiri, di mana pun anda berada, anda akan buat yang terbaik. Dan ingat, buat baik macam kita mungkin mati esok. Untuk orang muda relevan, untuk orang tua apatah lagi. Ya, buat baik macam nak mati esok. Sebab kenapa cakap tentang mati? Orang yang bijaksana, sabda Rasul, orang yang sentiasa mengingati kematian dan membuat persediaan untuk menghadapi kematian. Jom sama-sama ya. Sama-sama kita. Okey. Topik kita, jom perkasa jiwa kental, sebab orang jiwanya kental mampu menghadapi sebarang cabaran dalam kehidupannya, insya-Allah. Ya. So, belum lupa. Program kita kali ini disegarkan oleh Premium Chocolate. Ini disegarkan oleh Premium Chocolate, minuman lazat yang berkhasiat. Minum secawan, insya-Allah tertawan. Ya, kita akan Tok Abah dah minum dah ya. Tok Abah dah minum separuh mug ya. Mug segar ya, segar. So Abah sekarang dah mula exercise on the bike lebih kurang setengah jam tiap hari atas supervision dan juga gesaan dan paksaan. Anak Tok Abah nombor 2, dia nak abahnya sihat ya dan slim melim macam dia, supaya barulah sama macam Tul Arifin, dia kata. Okey. So, Tok Abah dah buat 5 hari kelima, dah turun lebih kurang 3 suku kilo. Okeylah. Okeylah tu ya, alhamdulillah. So, ni dia punya penggerak. Dia punya catalyst ialah Tok Abah minum Premium Chocolate dan adalah insentif untuk membuat rentetan perubahan positif. Hidup cara sihat. Ya, so this is dan untuk dapatkannya ada kat link kat atas tu ya. Premium Chocolate lazat, mudah-mudahan rasa kenyang dan kita lawas ya, dan berkaitan lah. Yang penting kita jadi precursor, benda ni precursor untuk yang baik. Dan program kita juga diperkasa dan diinspirasikan oleh 3 webinar. Webinar pertama pada 23 ya, 23 September, webinar Tok Abah, komunikasi dinamik di masa pandemik. Komunikasi dinamik di masa pandemik itu webinar pertama. InsyaAllah Tok Abah akan bincangkan bagaimana nak berkomunikasi dengan cara yang dinamik, yang sesuai dengan keadaan. Ya, sesuai untuk di rumah, di tempat kerja, ya, dan juga dalam masyarakat. So, bos-bos, please sponsor your staff yang mungkin dapat memerlukan. Ini sesuai untuk semua tahap lah. Baik pekerja, baik bos, baik CEO, sangat relevan. Cikgu-cikgu, kaunselor. Ya, yang keduanya webinar keluarga bahagia, ibarat dapat syurga di dunia pada 25 bulan 9 hari Sabtu ya, 10 pagi sampai pukul 12.30 ya, insya-Allah kita akan bagi tips ya, yang praktikal ya, yang magical dalam konteks zaman sekarang, dalam masa pandemik dan masa bila pun amat relevan. Keluarga bahagia ibarat dapat syurga. Dan Tok Abah pesan tiap hari kan, tagline dia, kalau kamu nak mengubah dunia, baliklah ke rumah dan sayangi keluarga anda. Bila awak rasa damai dalam hati, maka persekitaran dunia akan berdamai dengan anda. Itulah tip yang Tok Abah akan berikan. Banyak tip, insya-Allah praktikal, dan ramai orang yang ada masalah konflik rumah tangga. Dah 30,000 kot yang Tok Abah kaunselor sejak tahun 70-an, yang bagi testimoni, syukurlah kami dah tenang, kami dah boleh berbincang, kami dah macam-macam rentetan positif. Syukur. Dan yang ketiga, ini dia ya. Saya ingat dalam masa 10 tahun lepas kot ya, Tok Abah balik daripada JB ya, duduk sebelah Fazura. Tok Abah kat satu C, dia kat satu D. Hampir pitam Tok Abah tengok, ya Allah, sebelah aku Fazura. Kita minat dia dalam diam. Rupanya dia pun minat kita dalam diam. Dia kata, ya Allah, bestnya dapat duduk dengan Tok Abah, dia kata. So, happy sangat dia. So kami berbual lah ya.
Lepas tu Tok Abah tengah baca buku, konon lah kan, sebelah Fazura gila, ya, untuk menutup kitanya kegugupan. Tok Abah baca buku, memang baca buku pun. Lepas tu dia offer, boleh saya nak autograf buku Tok Abah? Of course. Dia sign nama. Lepas tu dia kata apa? With love from Fazura to Tok Abah, ya. Lepas tu based on the signature, saya kata, wow, Fazura, awak ni orang yang sangat teliti. On the spot, dia kata, tepat sekali Tok Abah. Tok Abah membaca tulisannya. Ya, ni program grafologi. Grafologi, ya, yang Tok Abah akan buat dia punya webinar pada 30 bulan 9 mengenal peribadi melalui grafologi yang Tok Abah belajar sejak tahun 79. So Tok Abah kata, kamu ni orangnya sangat teliti. I am very perfectionist. Outdoor, saya kata, ya. Walaupun kamu ni sebenarnya suka nak berkawan, tapi kamu lebih selesa bersendirian. Tepat sekali. I choose my friends. Very strict. Ya, I choose my friends. Ni kata Fazura. Kalau ada yang menonton, Fazura menonton pun, it's okay. Because ni kisah benar. Ya. Lepas tu, saya kata, awak ni orang yang sangat cermat. Tulisannya cantik. Tulisannya sangat cantik dan besar. Artinya, dia berjiwa besar. Dia kalau buat satu perkara, dia akan buat sampai berjaya. Dan dia memang, kata orang tu, berjiwa kental. In other words, agak keras hati lah. Ya, keras hati bukannya negatif, ya. Keras hati mean set dia punya mind. So, Tok Abah baca apa nama personality Fazura based on her, with love to Tok Abah. Ya, lepas tu dia sign namanya, ya. Lepas tu Tok Abah pun buat analisis dan dia kata sangat tepat. Dan 20 tahun, itu 10 tahun lepas, 20 tahun lepas Tok Abah duduk di Tok T. Siti Nurhaliza duduk di 1A. Dia Tok Abah tengok dia dengan grup dia, adik-adik dia nak pergi ke Brunei. Ini dalam flight ke Brunei. Tiba-tiba Siti Nurhaliza tengah talk waktu tu, ya. 20 tahun lepas dia dah mula glamour sangat. Ya, dia duduk sebelah Tok Abah. Apa jadi? Tak pitang mong tua ni. Pun pura-pura baca buku juga. Siti duduk sebelah kita. Kebetulan satu si kosong. Dia kata, Tok Abah, boleh tak saya nak minta nasihat? Okey Siti, saya peminat tegar awak. Terima kasih. So, banyaklah. 45 minit dia duduk sebelah Abah. Tapi Tok Abah tegur satu perkara. Antara lain. Dia kata, Siti, dia punya signature macam tu ialah C, huruf C dan T. Cantik. Tapi kata, Siti, mak kamu Siti Mazna, kakak kamu Siti, kamu Siti, adik kamu Siti. Jadi kalau kamu panggil signature kamu Siti, tak sesuai. Orang yang hebat, tanda tangannya jelas, boleh dibaca namanya dan naik ke atas. You know what happened? Dia ambil buku Tok Abah, boleh tak saya sign buku Tok Abah? Dia pun ambil, dia sign nama dia S-I-T-I. Cantik, ya. Lepas tu apa nama? Siti siapa nama? Siti siapa? Tiba-tiba Tok Abah nak tutup dia, ya. Siapa nama Siti, mak? Tok T. Nurhaliza. Tiba-tiba Tok Abah lupa nama Tok T. Panggil Tok T sampai Siti Nurhaliza. So Tok Abah kata, wow, awak pun orang yang hebat, berjiwa besar. Juga kalau sayang betul. Kalau menyampah. Macam mana Tok Abah tahu? Tok Abah baca signature dia, ya. Lepas tu awak pun, walaupun niat nak berkawan, tetapi awak lebih selesa bersendirian. Teringat balik kisah Fazura, ya. So rupanya gitulah. Rupanya dia lahir 11 Januari. Dan orang lahir bulan Ganjil biasanya lebih selesa ganjilkan diri. Tok Abah nak terangkan bahawa dengan izin Allah dan dengan ilmu grafologi yang Tok Abah akan kendalikan pada 30 hari bulan 9, kita boleh mengenal peribadi diri kita, keluarga kita, kawan sekerja, bos kita, pelanggan kita, siapa saja, insya-Allah, dengan tidak ada intrusif, ya, kita tidak mengganggu mereka. Tengok aja tulisan. Terus banyak sekarang ramai organisasi ataupun majikan yang untuk jawatan tertinggi, CEO, ya, CFO, COO, UFO, mereka nak dia punya kandidat atau calon untuk mengisi borang ataupun menulis dengan tulisan tangan sendiri untuk dianalisis tulisan itu oleh pakar grafologi untuk menguji kesesuaian calon kepada dalam kerja-kerja ataupun tanggungjawab. Ni orang yang gaji 50,000 ke atas ni. Tetapi Tok Abah cukup seronok, ya. Dan ramai pelajar yang ramai ratus ribu pelajar yang Tok Abah telah dedahkan ilmu grafologi. Dan dengan izin Allah, kita buat tracer study, ya. Orang yang mengubah tulisannya dengan sengaja, dengan faham, 97% improve their performance. Termasuk anak-anak Tok Abah ni, ya. Tok Abah pesan, besarkan tulisan kamu. Walaupun tulisan mereka condong ke kiri, tapi tak apa, ya. Tapi kamu kena doa untuk mengubah perangai.
Ya, so semua tulisan anak-anak tok abah tulisannya 9 ke atas. Kenapa 9 Please come to our webinar 30 hari bulan 9 mengenal peribadi melalui grafologi. Seronok ya untuk anak-anak sangat-sangat. So mak ayah hantar anak-anak awak yang dah faham lah ya. Lepas tu mak bapak, para guru, para kaunselor sangat sesuai. So ini come over to our webinar. Ini kali pertama ya. Tu abah buat secara public. Seumur hidup. Ya, first time. Mengenal dia. Okey. So, kita bercakap tentang memperkasa jiwa yang kental. Ya. Apa yang kata tu. Agar dapat kita menghadapi sebarang cabaran hidup. Tuan Abah pernah sebut dulu. Tuan Abah nak ulang ya. Rahsia untuk benar-benar bahagia. Ya, yang paling istimewa ialah apabila kita rasa bahagia. Kerana kita dapat membuatkan orang lain bahagia. The best way to be happy is when you feel happy. When making other people happy. Ni Tok Abah dapat tip ni daripada guru Tok Abah. Masa Tok Abah umur 15 tahun. That is about 55 years ago. Muhammad Fadilah, cara terbaik untuk ingatkan diri, ingatkan orang lain. Itu pesan Cikgu Yaya pada Tok Abah. Kalau kamu nak bahagiakan diri kamu, belajar untuk bahagiakan orang lain. Dan kamu seronok pula, kamu itu rahsia untuk bahagia yang sebenar. 55 years ago. Dan satu lagi dia kata apa? Cara terbaik untuk berjaya, bantu kawan-kawan awak untuk sama-sama berjaya. Sejak itulah Tok Abah suka menghafal ya. Tok Abah suka belajar sampai ingat semua benda yang patut. Dan kat kelas, waktu tu form 3 kan? Tingkatan 3, Tok Abah akan bagi tahu kawan-kawan kita. Ya, kau tahu tak bila Graham Bell mencipta telefon? Kau tahu tak bila Stevenson mencipta kereta api? Kau tahu, ini semua akan keluar dalam kuis. Ya, dalam kuis, so Tok Abah cerita. Tok Abah dengan kawan Tok Abah namanya Arif Said yang sekarang profesor lah, mantan profesor. Profesor tadi kami dapat result yang terbaik lah dalam tingkatan 3 dan kami dua orang dapat tempat ke MCKK. So asbab itulah cara terbaik untuk mencemerlangkan diri, menjayakan diri, tolong orang lain untuk berjaya. Itu dia, itu rahsia yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Takkan aku nak bagi resepi aku kat orang lain? Chef Wan tu kan bagi resepi dia, ya, pernah tutup kedai dia, restoran dia. Semua resepi dia dibagi kat orang. Bila kita kongsi ilmu kita dengan orang lain, Allah akan bagi kita ilmu baru, resepi baru. Tetapi sahabat Tok Abah namanya, ini pun orang hebat ni, Khairul Hakimin Muhammad HKM, ya. Dia umur tak sampai 40 pun, tapi dia guru Tok Abah. Dia kata apa? Kalau seseorang itu maju dalam bisnes makanannya, dia maju dengan biskutnya, maju dengan keknya, maju dengan satenya, kau janganlah minta resepinya di public, di khalayak ramai. Janganlah minta kat FB, ya, PM tepilah. Dia akan beritahu awak. Ini beritahu kat dunia, takut tercabarlah juga kan. Memang rezeki dari Allah, tapi kena pandailah untuk berusaha. Faham tak ya? Kalau awak suka makanan orang, ni kedai resepi, restoran ataupun kidang, you minta resepinya in public, suruh dia ceritakan in public, macam mana ya? Gitu kata nasihat saudara dah KHM. Allah, Khairul Hakimin Muhammad KHM ya. Saya Tok Abah panggil dia ustaz ya. So dia seronok ya, sebab bila kita orang dipanggil ustaz, dia rasa kena jadi alim lah ya. Okey, satu lagi tips untuk kita rasa jiwa kental dalam menghadapi sebarang cabaran. Jangan rasa memiliki. Jangan pernah rasa memiliki. Don't feel that you own anything. Mana milik kita? Kata nasyid. Mana milik kita? Mana milik kita? Tak ada. Semua milik Allah. Jadi kalau kita tak rasa memiliki, kita tak akan rasa sombong, tak akan rasa bongkar. Yang pandai akulah, yang expert mana? Semua beri Allah. Yang pandai menyanyi akulah, yang sedap corak akulah. Allah bagi pinjam, ya. Serak sikit dah tak boleh nyanyi, betul tak? Tok Abah lah, serak sikit je dah lagi suara. Serak banyak, kalau serak sikit macam Ramli Sharif Tok Abah nyanyi ya. Doaku, kan macam Ramli Sharif. Allahumma salli ya. Tidak pernah rasa memiliki. So kita kena benar-benar rasa kerdil di mata Allah, ya. Kita tak memiliki semua
semuanya Allah punya, maka kita akan berjiwa kental. Jadi kalau kita diuji, kerja aku ni pun milik Allah. Allah nak, tapi Allah takkan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan lebih baik. Habis kami suami isteri diberhentikan kerja. Itu tanda Allah nak bagi kerja yang lebih baik. Kan Tok Abah pernah cerita dulu, bukan kisah dongeng, kisah benar. Sebab dia diberhentikan kerja, dia terpaksa jadi jutawan. Dia diberhentikan kerja, maka dia jadi jutawan. Allah punya kuasa, usaha dia, ilmu dia cari. Allah takkan ubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah nasibnya dengan sumber-sumber yang ada dalam dirinya. Banyak kisah ni, banyak kisah yang Tok Abah dengar dia memang seorang pakar profesional bidang satu bidang, tapi dia tukar bidang terus berjaya. Samalah dia seorang peguam, pun jadi juruacara, jadi pelakon, masya-Allah, meletup-letup rezekinya melimpah ruah. Ni kisah benar, tak payah sebut nama lah. Ya boleh tengok sendiri dia seorang medical sciences graduate. Tapi dia memilih untuk jadi seorang penyanyi, dan memang berbakat besar. Subhanallah, tak menang tangan. Siapa? Wani Hasrita. Contoh. Dia seorang medical sciences graduate. Hebat tu anak mak. Tok Abah berbicara dengan beliau dalam satu program. So diceritakan, tapi mak dia ambil sokongan sebab dia ada bakat, tapi dia jaga dia punya disiplin, dia punya tata tertib, kesopanannya. Ramai orang sayang. Jadi tengok dia punya kehidupan. Mudah-mudahan selamat duniawi dan ukhrawi. So kadang-kadang kita bila kata tu tidak rasa memiliki semuanya dengan izin Allah, semuanya dengan kehendak Allah, maka Allah akan berikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan berikan rezeki dari punca-punca yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa, balik pada Allah, bukan berdoa saja, berdoa, berzikir, istikharah, berbincang. Takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. Suami isteri diberhentikan kerja, macam mana? Cari jalan. Ada sahabat Tok Abah, so suaminya bekerja makan gaji, isterinya belum dapat kerja, graduate, dapat anak, dah ada cahaya mata seorang, dia pun nak kerja, tapi macam mana dah ada baby dia nak jaga. Lepas tu dia dah 2-3 tahun ni, anak ni dia kata nak menolong suaminya, dia buat bisnes kecil-kecilan. Sekarang mereka jadi jutawan lah. Lepas tu suami pun berhenti kerja untuk membantu isteri. Siapa? Dongeng ke Tok Abah ni? Tak. Tok Abah cakap tentang Mami Hana kan? Mami Hana, itu kata Mami Hana tu, suaminya seorang engineer. Suami engineer, kerja hebat, stabil, gaji ribu. Tapi tengok isteri makin maju tak lagat, so dia pun berhenti kerja tolong isterinya. Sekarang mereka kumpulan Titan dengan Datuk Wira Azizan Osman. Contoh orang yang kata tu memang dah kata tu susah nak dapat kerja. Si Hana ni susah nak dapat kerja, bukan susah nak dapat kerja saja, tapi sebab ada anak kecil, nak kerja sambil tengok anak dan sebagainya. Akhirnya dia kerja sendiri sebab berfikir, sebab bermesyuarat, sebab istikharah. Itu dia. Ingat, tidak rasa memiliki, semua milik Allah, tapi kita kena usaha. Tapi jangan lupa, pertamanya rapatkan diri dengan Allah, jaga solat, jaga istikharah, jaga zikir, maka kita bermesyuarat, Allah akan berikan jalan keluar. Tok Abah dulu seorang pensyarah, stable dah, Profesor Madya, stable, okey, hidup selesa lah, suami isteri pensyarah, tetapi Tok Abah kata, aku ni milik Allah, adakah aku kena mengajar macam ini sampai bila-bila? Sekumpulan student saja yang beri manfaat kepada Menara Gading saja, padahal di luar sana ramai orang yang perlukan bantuan. So Tok Abah pun istikharah, mesyuarat dengan isteri, mesyuarat dengan mak ayah. Akhirnya Tok Abah berhenti bersara awal. Nampak? Sebab kita ni milik Allah. So Tok Abah membuat kerja Tok Abah sejak tahun 93 sampai sekarang. Berapa tahun dah? Dah 30, dekat 30 tahun dah. Tok Abah bersara. So dekat 30 tahun Tok Abah bersara. 28 tahun dah Tok Abah bersara daripada universiti, buat kerja sendiri. Ini sebab
kita yakin kita milik Allah. Dan Tok Abah punya prinsip is, I am happiest when I help others. Sampai Tok Abah punya falsafah masa itu dan sampai sekarang, jadikan aku sebab, ya Allah, jadikan aku sebab orang lain bahagia, orang lain berubah, orang lain berjaya, orang lain dapat hidayah. Itu doa Tok Abah tiap-tiap malam. Mungkin sampai matilah, ya. Yang jadikan aku sebab orang lain dapat hidayah. Jadikan aku sebab orang lain selesai masalah. Jadikan sebab, bukan kita selesaikan masalah orang. How can we solve other people's problem? They got to solve their own problem. Ya, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, kita bagi facilitation, ya. Kita membantu, membimbing. Ingat, tidak pernah rasa memiliki, insya-Allah kita akan maju ke depan, ya. Alright. Satu. Ini sambungan daripada lepas. Yang kedua, ini pun penting sangat. Itu sebabnya Tok Abah ni masih ada semangat merdeka, kan? Dan kita akan menyambut pula Hari Kebangsaan pada 16 September. Apakah kemerdekaan yang sebenar? Kemerdekaan sebenar, kata Buya Hamka, ialah bila kita beradab, bersopan, ada civilization, ada peradaban yang tinggi. Rakyatnya itu rakyat merdeka. Bangsa yang merdeka ada peradaban, sopan santun, ya, ada humility, ya, ada decorum, ada etika, ada integrity. Kita bagaimana? Jawab sendirilah, jawab sendiri. Ada sikit-sikit, ada semua sifat-sifat tu, tapi belum ke tahap yang peradaban yang tinggi. Yang keduanya, sifat orang bangsa merdeka ialah jiwanya merdeka. Hari ini kita cakap tentang jiwa kental. Jiwa merdeka artinya lihat orang lain bahagia, dia tidak dengki, dia tidak iri, tidak ada hasad, dia rasa gembira. Kalau nampak orang gagal, orang sengsara, dia tidak rasa padan muka kau, dia pula rasa gembira. Ada orang, ya, sakit hati bila orang berjaya, rasa gembira bila orang sengsara. Ada. Tengok diri awak, tengok diri Tok Abah, ya. Tok Abah tengok diri masing-masing. Jangan pula kata, ni itu jiran aku. Jangan sibuk mengata orang lain, jangan tajasus. Seperti kata Ali radhiyallahu anhu, orang yang layak dimuliakan oleh orang lain adalah orang yang sibuk mencari kelemahan diri dan sibuk memperbaiki dirinya sampai tak ada masa nak tengok, ya, kesilapan, kelemahan orang lain. Anda dan Tok Abah bagaimana? Masih sempat tak tengok kelemahan orang lain? Kalau anda dan Tok Abah masih sempat nampak kelemahan orang lain, maka dan berbincang, berdebat tentang kelemahan orang lain, apa PM ni, apa menteri ni, sibuk, ya. Padahal awak punya kelemahan lagi banyak. Sembahyang pun nak tunjuk. Awak punya kelemahan banyak tau. Awak tak maksum. Dah betulkan semua. Bila kita mengata orang lain, memperlekehkan orang lain, kita sebenarnya memperkataan, aku bagus, dia tak guna. Dia tu bukannya baik sangat. That means aku baik tau. Aku lebih baik daripada dia. Kalau kita sama teruk, ada juga orang sama teruk mengata orang lain, ya? Ada juga. Tapi itulah, pada ikut psikologinya, bila kita mengata orang lain, seolah kita mengatakan, aku lebih baik daripada orang yang aku kata. Tapi sebenarnya itu psikologinya. Sebenarnya, kalau banyak sangat keburukan dalam hati kita, dalam minda kita, kita mudah nampak buruk orang lain. Kalau banyak kebaikan dalam hati kita, kebaikan dalam minda kita, kita fikir baik-baik saja, kita mudah nampak baik orang lain. Justru, dengar cakap Tok Abah, ya, kalau awak nampak keburukan orang, kelemahan orang lain, ya, takut-takut, banyak sangat keburukan dalam diri awak, kelemahan diri awak. Semalam Tok Abah kata apa? Ramai suami isteri yang bergaduh. Suami yang menuduh isterinya curang sebab dia yang curang. Dia biasa curang, ada tendensi untuk curang, maka dia sibuk mengata isterinya curang walaupun isterinya tidak curang. Ni yang Tok Abah jumpa ribu-ribu kes, bukan satu dua kes, ribu-ribu kes sejak tahun 70-an sampai sekarang. Dan Tok Abah banyak kali geleng kepala. Ya, banyak kali geleng kepala bila tengok orang bergaduh depan Tok Abah, bila minta kaunseling atau melalui online. Ya, baik. So, inilah dia. So, tidak rasa iri hati atau... ini nombor 2, ya. Tidak rasa iri hati atau sombong diri. Bila kita berjaya, kita tak sombong. Bila nampak orang berjaya, kita tidak iri hati. Bila nampak orang berjaya, kita tak iri hati. Bila kita berjaya, kita tak sombong. Itu orang yang jiwa merdeka. Bila nampak orang susah, kita tak ketahukan. Aku dah sangka tak lama dia tu. Sebab punya sombong, dah bankrupt dah. Ya, kena PKP bankrupt. Padam muka dulu bukan main sombong. Kereta mewah 3 biji.
So, yang kau sibuk ni pasal apa? Yang kau dengki pasal apa? Ya, patutnya kamu bersyukur. Dia mampu beli kereta mewah. Biarlah, tak apalah. Itu cita rasa dia. Tapi yang awak sombong, yang awak dengki pasal apa? Jiwa kita tak merdeka. Jiwa kita lemah, jiwa kita miskin, jiwa kita kerdil, jiwa kita tidak kental. You think you can survive in this world? 916 orang. Tak apa, lupa nak cakap, please like dan share. Tapi ada yang dah buat. Please like dan share. Cuba dapatkan 1K. Sekarang dah 916 orang dalam kelas. Cuba bantu Tok Abah untuk dapatkan 1K. Bukan bantu Tok Abah saja, bantu anda juga. Bila anda like dan share, anda pun dapat pahala tau. Kalau ada kawan-kawan WhatsApp group anda yang join kelas kita, bukan kelas lah, yang majlis ilmu dan juga taman syurga kita, mereka masuk taman syurga yang kita sama-sama masuk ni, maka kita pun dapat, mudah-mudahan pencen kubur dapat pahala, ya. Dapat kata orang tu, Rakib akan mencatat. Nasib baik, ya. Orang macam Intan Sumaya yang ataupun Puan Zainon, ya, ataupun Haji Rahim yang sentiasa beritahu kawan-kawan. Cikgu Mutanuddin sama juga, dia akan beritahu kawan-kawan, Tok Abah is on air, ya. Jom kita sama-sama kongsi, mudah-mudahan dapat titipan daripada Tok Abah untuk kita sama-sama lakukan. Dan yang penting apa? Tok Abah pun lakukan sama. Ya. Okey, tidak rasa iri hati. Kalau tengok orang lain berjaya, that means awak orang yang berjiwa kental, ya. Dan tidak rasa sombong diri masa kita sedang berjaya ataupun tengah berjaya, jangan sombong, ya. Alhamdulillah, aku ni Tok Abah dah pernah rasa semua perasaan tu. Kita orang biasa, ya. So masa Tok Abah muda-muda, I think I can do a better job than that, ya. I think my performance is better than that person. Kita sentiasa rasa bangga diri. Tok Abah ada rasa tu masa umur 20-an, 30-an. Tapi bila dekat-dekat umur 40, dah 4-5 tahun dapat PhD, ya, Tok Abah dah rasa insaf. Allah, aku makin belajar banyak ni, makin nampak aku jahil, aku tak tahu, aku banyak kekurangan. Yang sejak umur 33 dah dapat PhD. So masa itulah Tok Abah lihat banyak kekurangan, banyak tak tahu. Membaca, belajar sampai sekarang. Ya, tiap-tiap malam Tok Abah akan cari benda baru sebab banyak benda kita tak tahu. Belajar fiqah dengan Piyu Salman, ya Allah, banyak ini yang aku terlupa, yang tak tahu, yang terlepas pandang. Ya Allah, jahilnya. Patutlah guru Tok Abah Allahyarham, Profesor Datuk Dr. Muhammad Saidun, Islam itu luas, Syafi'i itu agak sempit, agak terhad. Maksudnya mazhab Syafi'i itu ada dia punya limitasi, ya, sebab mazhab-mazhab lain tu ada juga dia punya kefahamannya, tafsirannya, dan semua betul, ya, semua betul. Jadi ingat pesan-pesan Allahyarham guru kami, Syafi'i itu sempit, ketat sikit, Islam itu luas. Jangan kita menyalahkan orang lain kalau kita tak faham. Tengok orang lain pelik je, tak ada kunut apa punya orang. Jangan. Islam itu luas. Dia pegang tangan terus mayang. Apa punya bangsa ni? Pegang tangan dengan isteri dia, betul-betul terus mayang, ya. Ni tengok kat Mekah, ya. Tengok kat Mekah, kat Madinah. Apa punya bangsa ni? Ni apa mazhab ni? Ni sesat mana ni? Sebab kita punya kefahaman tu masih sempit. Islam itu luas, kata guru kami, ya. Syafi'i itu ketat, strict, ya, pegang tangan batal lah untuk kita yang belajar, ya. Yang daripada kecil dia macam gitu. Ni pegang tangan terus mayang. Apa cerita? Tak pakai sarung tangan pun. Pula rupanya kita tak faham. Sekarang Tok Abah dah tua bangka ni, mula sikit-sikit faham, sikit-sikit faham. Tengah belajar ni, tengah belajar, akan terus belajar sampai mati. Okey? Itu orang yang berjiwa kental, tak pernah iri hati bila tengok orang berjaya, dan tak rasa sombong bila awak berjaya. Anda bagaimana? Tok Abah bagaimana? Itu namanya jiwa merdeka. Seterusnya, so orang yang berjiwa kental sentiasa husnuzan kepada Allah, bersangka baik apapun ketentuan Allah. Ingat, Tok Abah selalu pesan. Untuk siapa pesan ni? Untuk diri Tok Abah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Pesan Nabi pada kita bila kita berhadapan dengan semua situasi. Segala puji bagi Allah atas setiap kejadian, atas setiap keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini untuk merawat jiwa kita agar sentiasa kental, sentiasa redha, sentiasa bersyukur dan tidak sombong. Ya, tidak sombong dan tidak koyak semangat. Itu sebenarnya memperkasa jiwa kental. Ya, sebab kita redha dengan setiap ketentuan Allah. Sebenarnya setiap ketentuan Allah adalah terbaik.
Kalau kita tidak dapati apa yang kita hajati, bersyukurlah dengan apa yang kita dapati, sebab perancangan Allah jauh lebih murni. Macam saja, ya, macam pantun 6 kerat, ya. Kalau tidak dapati apa yang dihajati, bersyukurlah dengan apa yang didapati, sebab perancangan ilahi jauh lebih murni. Kan? Pantun 6 kerat. Ya. Mudah-mudahan itu pesanan ulama pada Tok Abah. Tok Abah pegang. Sebab Allah sentiasa amat kasih sayangnya pada kita. Itu sebabnya surah Ghafir ayat 44, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Engkau, wahai Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Dan Allah Maha pengasih, Maha penyayang, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha pemurah, Maha pengampun. Ya, maha dalam 99, ya, sifat yang mulia, ya, untuk Allah. So, bersangka baik dan minda yang positif, sebab Allah, sabda Nabi, bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Jadi kita bersangka baik kepada Allah. Ni Allah bagi aku sakit ni, mesti ada kebaikan. Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dimulakan dengan sedikit musibah. Aku ni bagi sakit, rupanya nak bagi benda baik ni. Rupanya ada orang dibagi musibah, nak naik pangkat. Ada orang diberikan tanggungjawab menjaga mak bapak, adik-adik lain ada dia punya kekangan ataupun yalah sebab-sebab dia volunteer untuk menjaga mak ayah yang sudah uzur, sudah tua. Tapi dia jaga dengan ikhlas, ya. Tengok, ya, bila mak bapak sudah tiada, rezekinya melimpah ruah, dia punya kenaikan pangkat tak masuk logik, tidak logical, tapi itulah dia. Barang siapa yang menjaga ibu bapa, rezekinya akan dijanjikan oleh Allah, ya. Kata dijamin oleh Allah. Tengok hebatnya. Dan salah satu cara nak mempanjangkan usia di samping doa ialah berbakti pada ibu bapa. Juga memperkasa silaturahim. Antara cara untuk memanjangkan umur di samping doa. Otherwise, satu saat pun umur kita tidak boleh berganjak daripada apa yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz, ya. So itu dia tip yang ketiga. Sebelum tu Tok Abah kena ulang balik program kita hari ini. FB kita disegarkan oleh premium cokolate, minuman lazat yang berkhasiat. Minum secawan insya-Allah tertawan. Ini memang lazat yang menyebabkan kita kenyang, ya, kita bersemangat, segar, dan tak ada keinginan nak makan banyak, melawaskan perut insya-Allah. Dan yang penting apa? Yang berlaku pada Tok Abah dan orang lain yang telah meminumnya, kita dapat semangat untuk membuat amalan-amalan positif yang lain. Nak exercise ke, nak berfikiran positif ke, nak tolong orang ke. Oh ya, sedekah subuh Tok Mak sedekah subuh. Tok Abah daripada malam tadi ingat, tapi kata sedekah subuh takkan nak buat pukul 2 pagi. Tok Abah pukul 2 pagi masih sihat, segar, ya. Masih tengok nota, masih menjawab 2 soalan daripada sahabat, ya, soalan tentang keluarga lah, tentang anak yang bermasalah dan sebagainya. Anak dah agak besar, masih kencing malam. Dah bersamin 11 tahun, ya. Masih kencing malam. So Tok Abah, ni orang tak tahu siapa ni, cuma yang punya diri lah, ya. So Tok Abah pun bagilah tip, ya, dan sebagainya. Panjang lebar Tok Abah tulis, panjang lebar tu sampai pukul 2 pagi, ya. 2:30 baru nak baring, 3:30 masih tak tidur. Dah lebih 1K dah. Dah lebih 1K dah yang dalam kelas. Terima kasih banyak-banyak. Itu sebabnya alhamdulillah lah, yang mudah-mudahan, ya. So itu yang berlaku pada Tok Abah malam tadi, ya. Seronok sangatnya, excited, ya. So bersangka baik dan minda yang positif, ya. Sebab bila minda kita aktif, kita akan jadi positif insya-Allah, ya. Dan orang yang sentiasa menggunakan mindanya, exercise mindanya dengan berfikir, dengan selesaikan masalah, dengan menjalankan tugas, dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan bersedekah, maka dia tak akan nyanyuk sampai mati. Dia tidak akan nyanyuk sampai mati, ya. So badan yang kita gerakkan, kaki kita gerakkan, badan kita gerakkan, exercisekan, badan kita akan sihat insya-Allah. Insya-Allah, ya. Cuma kadang banyak duduk Tok Abah lah masa PKP, ya, masa lepas kena jab, ya, vaksinasi, maka kita tak boleh bergerak banyak sangat. Jadi excuse lah, banyak baring, banyak tidur, melambung sikit, body weight, dan pergi ke weighing machine, masya-Allah. Anak Tok Abah pun dekat nak pitam, dia bagi Tok Abah rejim, ya. Mula-mula dia ajak berjalan, sakit lutut. Lepas tu ni naik basikal dalam rumah secara stationary. Allahumma, nampak gaya
jodoh sesuai dengan kaki Tok Abah. Sedap semalamnya, berpeluh-peluh, tapi Tok Abah bolehlah ya, tak rasa sakit sangat lutut. So low impact ya, alhamdulillah ya, dapat membantu insya-Allah ya. Okey, apa ya? Okey. Okey. So apa nama, ini ada sahabat yang memanggil Tok Abah, tapi Tok Abah tak boleh jawab sebab Tok Abah masih on air ya. Ni sahabat Tok Abah ni ya. Okey, tapi tak apa. Nanti kita akan respon ya. InsyaAllah kita akan respon nanti ya. Baik. Okey. So apa lagi? Oh ya, Tok Abah tidak cakap tentang kita punya FB Live ditaja ya, dibawakan, disegarkan oleh apa nama premium Chocolate. Nak dapatkan ni ada kat link kat atas ya. Kat content pin kat atas ada link. Lepas tu juga diinspirasikan oleh 3 webinar yang Tok Abah akan kendalikan pada 23 hari bulan, komunikasi yang dinamik di masa pandemik, tips dan apa nama kaedah untuk berkomunikasi yang logical, magical dan practical. InsyaAllah ya, hebat kita punya komunikasi insyaAllah ya. Lepas tu 23 September ada dia punya link kat atas tu. Lepas tu pada 25 September, ini pun penting untuk rumah tangga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Untuk akan bagi tips ya, bagaimana nak kata tu merangsang keluarga kita akan lebih bahagia dan diredai Allah, mardatillah, selamat dunia dan akhirat. Sangat berbaloi, sangat seronok. Yang penting akan mengubah diri kita. Anda yang akan ubah diri. Yang ketiganya yang Tok Abah cerita tentang pengalaman Tok Abah dengan Tok T, Siti Nurhaliza, dengan juga Nur Fazura ya, isteri kepada Fatah Amin, Nur Fazura ya, bagaimana Tok Abah membaca peribadi mereka based on catatan ataupun komen signature mereka di buku Tok Abah. Mereka autograf buku Tok Abah. Tok Abah analyze peribadi mereka dan mereka kata, ya Allah, betul lah. Ini yang kita nak share. Kali pertama Tok Abah buat secara publik, mengenal peribadi melalui grafologi pada 30 September. Ada link kat atas tu. Jom ramai-ramai. Sangat penting untuk untuk ayah, mak ayah, untuk guru-guru, untuk atuk nenek, untuk para pelajar, ya, untuk tauke, untuk orang bisnes, untuk mengenal dia punya customers. Fantastic ya. So ini mungkin kali pertama dan terakhir yang Tok Abah boleh berikan program macam ni ya, sebab mungkin tak panjang umur pun. Okay, let's go on. Alright. So seterusnya kita ada masa lagi sikit, masa lagi ya. So satu lagi, sentiasa berterima kasih kepada orang yang membantu atau memberi khidmat. Wa man la yashkurinas la yashkurillah. Barang siapa wa man la yashkurinas, ya betul, la yashkurillah. Ini sebutkan hadis ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak berterima kasih atau bersyukur kepada sesama manusia, sebenarnya tak tahu bersyukur kepada Allah. Macam mana awak nak berjiwa kental kalau tak bersyukur kepada Tuhan ya? Tak bersyukur pada Allah, jiwa kita rapuh, kita tak guna. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang tak bersyukur, siap kau, siksaanku amat pedih. Tapi barang siapa bersyukur, la in syakartum la azidanakum, aku tambah-tambah nikmat. Dan tanda orang bersyukur kepada Tuhan dengan kita berterima kasih pada semua manusia yang memberi khidmat pada kita. Dan ramai kita ni terlepas pandang untuk berterima kasih. Ya, sebabnya Tok Abah sebut semalam, Tok Abah sebut apa? Kebanyakan ibu bapa terlupa nak ucap terima kasih kepada guru-guru mereka yang mengajar mereka sejak kecil sampailah ke universiti, dan lupa nak mendoakan guru-guru anak mereka dalam masa PKP ni, PDPR. Bila anak-anak belajar kat rumah, mak bapak kena selia, kena pantau, kena supervise, baru mak bapak sedar betapa mulianya usaha dan jasa guru dalam mendidik anak-anak mereka. Ya Allah, payahnya nak tengok, nak bimbing anak aku belajar, payahnya. Anak awak cuma 2-3 orang, 4 orang, 5 orang yang PDPR. Cikgu kena paling kurang ada 35-40 orang. Mungkin di sekolah yang murid sedikit, di pendalaman mungkin ada 5, 6, 7 orang, 10 orang aja dalam kelasnya. Tapi di kebanyakan kelas di Malaysia ya, cikgu ada 30, 40, 50 orang. 50 orang pun ada. Ya, katalah ambil 30 lah yang paling biasa ya, 30, 35 orang. Pening tak kepala cikgu? Dan kebanyakan mak ayah ya pada zaman sekarang ni, sebelum PKP, tak berapa menghormati guru. Ini survey yang Tok Abah buat ya. Dan ramai guru pun rasa mereka tidak dihormati. Yalah, kebanyakan mak bapak kereta dia lebih mewah daripada kereta cikgu ya. Dia tak pandang cikgu dah.
Tapi kalau tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, masyarakat memandang tinggi guru. Sebenarnya anak-anak mudah jadi orang. Sebab kita respect guru, ya, dan mak bapak pada zaman itu, tahun 60-an, 70-an, 80-an, berpesan pada anak-anak mereka, doakan guru kamu, hormati guru kamu, bantu guru kamu, kamu akan dapat ilmu yang berkat, kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Kalau kamu nak berjaya, doakan guru, jangan benci guru. Ramai mak ayah tahun 70-an, 80-an, 90-an berpesan pada anak-anak mereka. Anda bagaimana? Anda bagaimana? Tok Abah bagaimana? Jom, itulah dia. Tanda terima kasih pada guru-guru. Kita doakan mereka. Kalau sudah meninggal dunia, kita sedekah pahala bacaan Quran, Fatihah dan sebagainya. Ya, untuk mak bapak, pesan pada anak-anak yang bersekolah. Walaupun melalui PDPR, ya, ramai yang dah mula buka sekolahnya. Ada yang dah mula sekolah, ya. Dengar khabar ada yang dah bersekolah, ya. Ya, untuk separuh tempat, ya. So, pesan pada anak-anak, doakan guru kamu, ya. Doakan guru, sayangi semua guru, dan bantu guru setakat yang mampu. Tolong angkatkan buku cikgu, tolong padam papan tulis, ya, kemaskan meja, buang sampah dalam tong sampah dan sebagainya. Tolong guru, beri khidmat kat guru, kamu tanda berterima kasih, kamu akan berjaya. Ni pesan ayah bapak Tok Abah kepada Tok Abah masa Tok Abah umur 10 tahun. Kalau kamu nak berjaya, hormati guru, doakan guru, ya, bantu guru. Itulah nasihat yang sama Tok Abah berikan pada ketiga-tiga anak Tok Abah. Doakan guru, hormati guru, sayangi guru, jangan benci guru. Maaf. Kalau mak ayah pun tak respect guru-guru anak, ya, mana mungkin mereka akan pesan, hormati cikgu kamu, sebab mak bapak pun tak pamerkan. Mak bapak kena berubah sebelum anak-anak berubah. So, tolong, ya. Sekarang masa PDPR ni, semua ibu bapa yang berkaitan akan nampak betapa besarnya pengorbanan dan jasa guru dalam mendidik, ya, mengajar, membaca, mengira, membaca, ya, anak-anak kita, ya, mendidik adab kepada anak-anak kita. Subhanallah, ya. So, itu salah satu fadilat ataupun kebaikan, kehebatan, ya, pandemik ni. Ramai orang mulai menghormati guru mereka dan guru-guru anak mereka. Mudah-mudahan, ya, ini satu daripada hikmah yang tersembunyi. Bila kita menghormati orang lain, ingat, waman la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada sesama manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Maka benarlah bila Allah mengatakan, ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sebab kita dah lupa nak berterima kasih pada sesama manusia. Berapa ramai bos-bos tidak berterima kasih kepada pembantu rumahnya, kepada pekerjanya, ya, kepada siapa-siapalah, kepada food grab yang hantar makanan, ya, letak atas tepi tu, dia tak ucap terima kasih ke, jangan nak bagi tip, terima kasih pun tak, letak je tu sangkut tu, sibuklah orang tengah sibuk ni, letak je kat pagar tu. Dengan kasar, tak ucap terima kasihnya. Tapi tolong, ya, Tok Abah pesan pada diri Tok Abah ni, sentiasa melihat sentiasa berterima kasih kepada orang yang membantu atau memberi khidmat pada kita. Itu cara nak membina jiwa yang kental, ya, sebab jiwa yang kental daripada rahmat Allah, ya. Bila kita berterima kasih pada manusia, maka tanda bersyukur pada Allah. Bila kita bersyukur kepada Allah, berjadi Allah tambah nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan ialah jiwa yang kental, semangat yang mantap, bukan semangat yang rapuh. Maka kita akan moving forward, maju ke depan, insya-Allah. Okay, make sense or not? Of course it makes sense. Okay, last one. Nabil, ya. So, okay. So, untuk mudah jiwa kental, Tok Abah pesan pada Tok Abah, sentiasa melihat mereka yang kurang daripada dirinya. Untuk hal-hal duniawi, kata ulama, guru-guru Tok Abah, untuk hal-hal dunia, tengok orang yang kurang daripada kita, supaya kita mudah bersyukur. Untuk hal-hal akhirat, tengok orang yang lebih hebat daripada kita, agar kita rasa kita kerdil, dan kita tak rasa, aku okey dah, aku sembahyang dah jaga, aku dah bagi sedekah, bila tentang hal-hal akhirat, tengok orang yang lebih hebat, supaya kita tak rasa sombong, kita tak rasa cukup dalam berbakti, beribadah kepada Allah.
Dan untuk hal-hal dunia, kita tengok orang yang lebih serut ataupun sengsara, lebih kurang daripada kita, agar kita mudah bersyukur. Ya Allah, kesiannya ya, saudara-saudara kita kat Syria, kat Afghanistan, kat Palestin, ya, kat banyak tempat di dunia ya, di Afrika, di Myanmar ya. Kesiannya mereka, kesian orang yang kena banjir, kena rumah runtuh, ya, kena macam-macam sengsara. Kita bersyukur, kita lebih baik berbanding mereka, maka kita akan membentuk jiwa yang kekal. Aku kena bersyukur sebab aku ya lebih, apa ni kata tu, lebih bahagia, lebih selamat, lebih ada daripada orang lain yang tak ada. Itu cara untuk kita memperkasa jiwa agar lebih kental. Dalam hal-hal duniawi, tengok orang yang kurang daripada kita. Untuk hal-hal akhirat, tengok orang yang lebih hebat daripada kita. Kita akan terus maju ke depan dalam proses memperkasa jiwa kita. Itu dia. Ya, Tok Abah ucapkan, lupa nak ucapkan happy birthday untuk mereka yang menyambut hari lahir, happy anniversary. Dan orang yang lahir awal bulan September, orangnya teliti, orangnya hebat, semua orang hebat, semua bulan hebat. Orangnya teliti, perfectionist. Kadang-kadang awak dianggap cerewet oleh orang lain sebab awak tak boleh tengok benda yang sengit-sengit. Dan awak orang yang berjiwa kental. Awak kalau buat apa pun sebaik mungkin, tetapi awak walaupun mudah berkawan, tetapi lebih suka, lebih tenang bersendirian. Cuma satu perkara ya, yang Tok Abah nak pesan pada orang lahir bulan 9 ni, umumnya tak semestinya begitu. Umumnya ialah awak terlampau jujur, terlampau lurus sampai cakap awak kadang-kadang menyebabkan orang kecil hati. Sebab awak ni terlampau lurus, tak pandai nak berbohong. Bukan suruh kita berbohong dah. Sedap tak kuih yang saya buat ni? Allah, keras. Ini kalau baling ke ayam, ayam pitam. Ayam pitam. Anjing pun boleh pengsan. Keras ni. Cantik tak? Baju saya? Allah. Ya, sama macam budak macam-macam budak kilang lah, budak apalah. Ya, macam langsir rumah, rumah mayat. Langsir bilik mayat. Baju kau ni macam langsir bilik mayat. Punya jujurnya cakap. Memang betul pun cakap dia tu, tapi berlapik lah sikit. Ini tendensi untuk orang bulan 9 terlampau jujur. Because you tak pandai berbohong. Dan orang bulan 9 kalau berbohong mudah kantoi sebab awak memang orang yang pada dasarnya baik. Ya, okey. Itu dia. Selamat untuk semua. Ampun maaf daripada Tok Abah. Sampaikan Assalamualaikum Tok Abah pada keluarga masing-masing. Panjang umur, kita jumpa lagi ya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.